Faedah yang pertama, tulis ni pelajar. Faedah yang pertama ayat 23, walaqad arsalna Musa biayatina, walaqad arsalna Musa biayatina. Kami telah hantar Nabi Musa dengan mukjizat, tanda-tanda yang kami berikan kepada dia. Ia menunjukkan benarnya dakwah Nabi Musa. Ayat ini ditafsir oleh Nabi SAW dengan hadisnya. Sabda Nabi SAW, ma minal anbiya'i min nabiyyin illa qad u'tiya minal ayat ma misluhu amana alaihil bashar. Tidak ada mana-mana nabi dari kalangan nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla kecuali Allah Ta'ala beri pada mereka ayat. Dia panggil mukjizat. Mukjizat yang pelik ini yang menyebabkan manusia akan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Mana orang yang kepala dia baik, tidak kerah kepala, dia akan beriman. Hak kerah kepala, gitulah, buat mari apa pun tak jadi apa dah. Hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim. Baik, dalam itu dia panggil ayat bayyinat. Ayat yang Allah Ta'ala hantar mari Nabi Musa AS dengan mukjizat yang cukup nyata untuk manusia boleh menerima dan beramal dengan apa yang telah beriman dengan tauhid yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Baik. Yang kedua, faedah yang kedua tanda. Ayat yang ke-24, ila fir'auna wa hamana wa qarun. 3 nama tokoh besar dunia, makhluk perusak yang berat atas dunia ini. Jadi Allah Ta'ala hantar bagi Nabi Musa kepada zu'ama. Kenapa disebut 3 ya? Sebab 3 tu kepala, yang lain tu pengikut. Maknanya risalah itu tidak dihantar kepada 3 orang tu ya, tapi dia hantar kepada seluruh manusia pada zaman tu. Bal ila ali fir'aun, semua. Tapi oleh kerana dia itu ketua, maka ketualah yang disebut nama. Baik. Kata di ulama tadabbur lagi, Allah Ta'ala gambarkan 3 kepala besar ni, dia panggil 3 kategori watak manusia. Watak manusia. Watak Fir'aun, watak penguasa yang mutlak, diktator besar dunia, Fir'aun. Yang kedua, watak penasihat, dia panggil Al-Wizarah, menteri. Duduk di mana? Duduk di Haman. Yang ketiga, watak korporat, siapa dia? Qarun. Jadi ada kalanya watak-watak itu daripada kekuatan tubuh badan. Jadi sebab yang pertama kerajaan, sebab yang kedua kementerian, sebab yang ketiga harta. Sebab itulah kadang-kadang tu dia tu tunjuk dia kuat. Dalam ayat Fussilat dia kata man asyaddu minna quwwah. Orang yang lebih kuat daripada kita, kuat dari segi tubuh, fizikalnya kuat. Macam-macam lah kekuatan. Jadi Allah Ta'ala tunjuk pada kita ikon contoh-contoh kekuatan manusia di atas dunia. Dia kata apa? Dia kata apa? Qalu sahirun kazzab. Tu ya perangai apa dia. Boleh kata kalau kita senarai pendek, tuduhan-tuduhan orang kepada nabi-nabi dan rasul-rasul dulu tak banyak. Sahir, kazzab, gila, tomak. Itu ya dia. Itu ya tuduhan dia. 3-4 tuduhan dia, tak banyak pun. Boleh buat analisa para pelajar, kan? Jadi kenapa dia guna sahir?
Tujuannya nak suruh orang, tak ada apa pun. Hak Nabi Musa bawa tu biasa-biasa je tu. Ahli sihir lain pun ada juga. Dia nak memperlekehkan apa dia ni, kehebatan mukjizat yang dibawa oleh Musa alaihissalam. Padahalnya tak rekeh tu. Besar tu bukan main-main. Tapi dia cuba nak memperlekehkan supaya apa? Supaya mereka tak nampak kehebatan Nabi Musa. Macam kita hari ni memperlekehkan orang main-mainnya. Kita kurang. Baik. Yang ketiga, mereka kata apa? Qaluqtulu abna alladhina amanu ma'ahu. Kita bunuhlah pengikut anak-anak pengikut Nabi Musa tu. Jadi Allah Ta'ala beri peluang Fir'aun tunjuk kuasa itu nak uji sebenarnya. Nak uji orang yang beriman. Nak uji orang beriman, sabar ke tidak? Boleh je. Allah Ta'ala nak lumpuhkan tangan puak-puak tentera Fir'aun yang nak bunuh anak orang Islam tu. Tapi Allah biarkan sebagai ujian nak angkat darjat mak ayah budak-budak ni. Allahu Akbar. Tapi bila mari ujian ni bukan senang tuan-tuan. Berat ujian ni. Kita bercakap senang kan? Nak bercakap mudah tapi tidak semudah yang kita cakap. Tidak semudah yang kita cakap. Maka Allah kata apa? Wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal. Perancangan jahat buat kafir itu sesak belaka tu. Kata di para ulama, ayat ini memberi khabar gembira yang lengkap kepada orang mukmin bahawa puak-puak kafir ni bijak setakat mana pun. Mempunyai ahli strategi, pakar tu pakar ni banyak juga yang tak terpakai. Orang Kelantan kata dia ramai pakar tapi banyak hot tak pakar. Tulis balik kata-kata Kelantan ni. Mereka mendakwa ramainya pakar tapi keputusan dia tak pakar, maknanya tak ada faedah mana. Itu mana orang Kelantan kata, kalau kata tak pakar dia tu, mana tak ada faedah mana orang tu. Na'udzubillah, kita minta berlindung daripada jadi tak pakar. Kita nak jadi pakar, bukan tak pakar. Maka Allah kata apa? Wal aqibatu lil muttaqin. Kemenangan bagi orang beriman. Perancangan Firaun wahwa dia dalam laut. Na'udzubillah. Dalam suratul A'raf 128 Allah kata wal aqibatu lil muttaqin. Kemenangan itu bagi orang yang bertakwa. Baik. Kita pergi kepada yang keempat daripada faedah kita ni. Tengok ayat 27. Bila Fir'aun dah mula mengisytiharkan dia nak bunuh Musa, Musa pun minta berlindung dengan Allah. Wa qala Musa inni ustu bi rabbi wa rabbikum. Aku minta berlindung dengan Allah, Tuhan aku dan Tuhan kamu, hei Fir'aun. Bukan Tuhan aku saja, Tuhanmu sekali. Jadi kita kena ingat dalam tafsir tadi kita dah sebut satu lagi poin besar yang tak boleh kita tinggal ni, poin ni. Iaitulah poin Nabi Fir'aun buat kenyataan dia nak bunuh Musa sebab apa? Sebab takut menyeleweng akidah. Jangan main. Kita hari ni pun macam tu juga ni, ada orang nak dakwa nak jaga akidah tapi buat mari hak pelik-pelik lagi, hak tidak diajar oleh Nabi SAW. Jangan duduk main dakwa tak terkalu gitu. Maka Nabi Musa AS, inni uztu bi rabbi wa rabbikum. Ini dia panggil adab para Nabi SAW bila dia cakap untuk dia dulu. Rabbi, Tuhan aku dan Tuhan kamu semua. Jadi bila kita kata tuan-tuan dan puan-puan, kita semua ni Allah di bawah satu bumbung, di bawah koridor yang sama. Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Quran satu. Tapi kenapa kita mau kelahi sama kita? Ini kita kena belajar uslub dakwah. Musa dia attack Firaun, Rabbi wa rabbikum. Tuhan aku dengan Tuhanmu. Kenapa kamu sombong? Firaun tak mau terima. Jadi kita balik kepada kehidupan kita hari ini pun, kita bertuhan kepada Allah yang satu. Nabi yang sama, Quran yang sama. Tapi bila kita kelahi macam kita tidak bersama. Ini yang jadi masalah pada kita. Jadi ada benda cabang-cabang yang boleh diperselisihkan,
telah pun menjadi perselisihan di kalangan ulama daripada dulu lagi sampai ke sekarang. Maka ketika itu kita bincang betul-betul, tengok mana yang lebih tepat dengan sunnah Nabi. Bukan semua khilaf tu muktabar belaka, jangan. Kalau kata semua khilaf tu boleh khilaf belaka, habis mana benda atas dunia ni tak ada khilaf. Khilaf je. Maka Nabi Musa AS khitab dhamir telah menggunakan perkataan Rabbi wa Rabbuk. Dan jangan lupa para pelajar sekalian, kita sebagai seorang mukmin, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang takut pada Allah, semua perkara iltija ilallah, kita mintalah perlindungan dengan Allah Azza wa Jalla, jangan cari benda-benda lain, jangan doa jaga orang lain. Jadi di antaranya auzubillahi minasyaitonirrajim, sentiasalah kita minta perlindungan Allah daripada syaitan jin dan syaitan manusia yang kacau kita. Baiklah, yang itu yang keempat dah kan. Dan yang kelima, Nabi Musa AS juga kata min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Punca kerusakan atas dunia itu mutakabbir, orang yang sombong, yang angkuh, yang takabur. Itu punca. Maknanya sebab apa takabur? Takabur ni Nabi sendiri SAW telah menafsirkan makna takabur, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Orang takabur itu iaitulah orang yang menolak kebenaran dan menghina orang lain. Itu makna takabur. Macam dalam ayat ni. Mendiang Firaun, bukan sekat dia tolak dakwah Nabi Musa, dia hina Musa lagi. Mu ni anak pungut, kamu ni macam-macam, pembohong, sahir. Jadi kita hari ni jangan jadi manusia takabur, manusia angkuh. Bila orang cakap, buka celeklah mata tengok. Ni bila kita kadang-kadang kita ketaksuban yang melampau, kita pergi buka pintu-pintu fitnah pada masyarakat dengan ajaran yang pelik-pelik. Konon-kononnya nak jaga akidah umat. Akidah umat apa? Bawa mari orang-orang yang duduk menentam, duduk bercakap pelik-pelik, maki sana, maki sini. Kita kata itu bukan penjaga akidah, itu adalah orang yang mencelarukan masyarakat lebih daripada akidah kita nak. Jadi banyak ilmu yang kita belajar. Dalam teknik yang digunakan oleh Firaun ini memang gagal, dan teknik yang sama digunakan oleh penguasa-penguasa di seluruh dunia untuk nak merusakkan, menjatuhkan lawan ataupun orang yang mereka tak suka. Wallahu alam. Jauhkan diri daripada sifat takabur. Marilah kita bertawaduk, tunduk dan akur kepada kitab Allah, kepada sunnah Nabi SAW, berdasarkan kepada tafsir ulama salafus salih yang telah diperakui kebenaran dan juga kesahihan ajaran dan kepahaman yang mereka bawa. Jadi setakat itu dulu, kita sambung lagi cerita Nabi Musa dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.